Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. صدق Allahul Azim. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ni kita dapat sama-sama berhimpun dalam program kita di kuliah online yang dibawakan khas oleh Masjid Jami' Sultan Abdul Aziz Petaling Jaya. Terima kasih kepada pihak pengurusan Masjid Jami' Sultan Abdul Aziz. Terima kasih juga kepada semua tuan-tuan dan puan-puan sesedari, sahabat-sahabat yang sudi untuk sama pada malam ni. Kita dah selesai solat maghrib dan kita harap solat maghrib kita awal waktu. Kemudian kita isi pula masa kita lebih kurang 45 minit, sejam ini insya-Allah untuk kita sama-sama berbicara tentang satu tajuk, iaitu syukuri nikmat. Syukuri nikmat, itu tajuk perbincangan kita pada malam ni insya-Allah. Harapan saya adalah di samping kita berbincang tajuk syukuri nikmat ini, yang kita akan discuss perspektifnya adalah satu, kita nak cerita pasal sejarah. Ada satu kaum yang Tuhan beri mereka nikmat banyak, tetapi apa hasil respon mereka dengan nikmat yang banyak Tuhan beri. Itu satu, kita nak cerita pasal sejarah. Yang kedua, kita nak cerita pasal ibrah, pengajaran daripada sejarah, iaitu kita nak berbicara tentang nikmat. Apa maksud nikmat? Dan kemudiannya bagaimana kita nak berinteraksi dengan nikmat yang kita dapat, iaitu dengan cara kita bersyukur dengan nikmat. Kemudiannya pula kita akan discuss tentang akibat orang yang syukur nikmat dan orang yang kufur dengan nikmat. Inilah tentang perbincangan kita pada malam ni, tentang beberapa perspektif ini, tentang sejarah kaum yang diberikan nikmat yang banyak. Kemudian kita nak berbincang tentang ibrah, pengajaran daripada sejarah itu, macam mana kita nak berinteraksi.
Yang ketiganya adalah kesan baik ataupun buruk apabila kita mensyukuri ataupun kita mengkufuri nikmat tersebut. Itu insya-Allah perspektif kita yang kita nak discuss dalam tempoh sejam ni insya-Allah. Okey, sesedari semua tuan-tuan dan puan-puan, pertama kita nak bincang tentang perspektif sejarah. Bila kita bincang pasal nikmat, dalam Al-Quran ada satu kaum yang Allah berikan spesifik. Kaum ini Allah ceritakan kepada kita yang mereka ni diberikan nikmat terlalu banyak. Dan Allah sebut spesifik satu nikmat yang mereka terima. Dan apa respon mereka dengan nikmat tersebut. Walaupun mereka dapat banyak nikmat, tetapi mereka respon macam mana. Kita nak cerita pasal kaum ni, iaitu Bani Israel. Iaitu satu kaum yang sangat familiar dengan Nabi Musa AS. Bani Israel ni kalau ikut daripada sejarahnya, ni kita bincang sejarah dulu sekejap. Bani Israel ni bermaksud iaitu anak-anak Nabi Yaqub. Ya, Bani berarti anak, yang kita sebut Syahrizan bin Daud. So bin ini maksudnya anak. Bani iaitu keturunan ataupun anak-anak. Itu maksud Bani. Israel iaitu nama bagi Nabi Yaqub AS. Nama lain bagi Yaqub iaitu Israel. Isra bermaksud hamba, Il adalah Tuhan dalam bahasa Ibrani. Dalam bahasa Ibrani iaitu Isra bermaksud hamba, Il adalah Tuhan. Jadi Israel iaitu hamba Tuhan, iaitu hamba Allah ini, iaitu satu gelaran bagi Nabi Yaqub AS. Keturunan Nabi Yaqub, anak-anak Nabi Yaqub yang dipanggil Bani Israel. Daripada 10 anak Nabi Yaqub ini, yang antaranya adalah Nabi Yusuf AS, antaranya adalah Bunyamin. Ni dua anak yang famous ni. Di samping anak-anak yang lain yang terkenal dengan anak-anak ataupun adik-beradik Nabi Yusuf yang buat jahat kepada Nabi Yusuf. Kalau kita ingat kisah itulah yang mereka tolak Nabi Yusuf masuk dalam perigi. Mereka mengadu dengan Nabi Yaqub, dengan bapaknya yang Nabi Yusuf ni dah dimakan oleh serigala, dibawa apa baju yang berlumuran darah yang mereka comorkan dengan darah. Maknanya adik-beradik Nabi Yusuf ini mereka banyak buat jahat kepada Nabi Yusuf. Ceritanya panjanglah tentang Bani Israel ni. Cuma daripada keturunan mereka adalah lahirnya Bani Israel yang ramai, yang terkenal pada zaman Firaun. Firaun zaman Nabi Musa. Kalau kita ikut kronologi, Yaqub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Harun, Musa. Kalau kita tengok kronologi Yaqub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Harun, Musa. Mana Nabi Musa, sebelum Nabi Musa ada Nabi yang lain. Sebenarnya Nabi lain ni semua keturunan Bani Israel. Cuma yang famous Bani Israel ni adalah pada zaman Nabi Musa AS. Dan ayat yang saya baca bermula ayat yang ke-48, ayat 47 surah Al-Baqarah juzuk yang pertama. Yang saya baca ya Bani Israel itu adalah cerita Bani Israel pada zaman Nabi Musa. Sedangkan Bani Israel ni pada zaman Nabi Yaqub lagi. Cuma yang ayat 47 hingga seterusnya 53 yang saya baca mukadimah tadi adalah spesifik cerita pasal keturunan Nabi Yaqub daripada zaman Nabi Musa AS. So Nabi Musa ada pun keturunannya daripada Nabi Harun daripada Nabi Yusuf juga sebenarnya. So keturunan Bani Israel. Cuma yang saya nak cerita malam ni bukan pasal Bani Israel tu. Saya nak cerita pasal nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel. Ini sejak daripada zaman Nabi Yaqub. Cuma yang spesifik yang kita discuss pada malam ni iaitu kepada Bani Israel pada zaman Nabi Musa AS. Yang terkenal pada zaman ni Firaun. Firaun ni adalah gelaran bagi Raja Mesir. Raja-raja dekat Mesir ni gelarannya Firaun. Jadi Firaun bukan seorang, Firaun ni ramai. Raja-raja Mesir namanya Firaun. Kalau raja-raja daripada Yaman, kita panggil Tuba. Gelaran bagi raja-raja Yaman, Tuba. Gelaran bagi raja-raja dekat Malaysia kita panggil Sultan. Kan, ataupun selepas zaman khilafah, selepas zaman Khulafa Ar-Rashidin, selepas zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, masuknya Abbasiyah, Umayyah, apa lagi, Osmaniyah, itu semua dah ada raja dia panggil sultan. Termasuklah generasi kita ini raja-raja panggil sultan. Tapi raja-raja zaman Mesir dulu, zaman Mesir kuno, termasuklah zaman Nabi Musa, raja dipanggil Firaun. Okey. Bani Israel yang Allah cerita dalam ayat 47 surah Al-Baqarah adalah Bani Israel
yang hidup pada zaman Nabi Musa, yang raja pada zaman itu adalah Fir'aun. Okey. Kita akan discuss nanti dalam ayat yang ke-49 Allah sebut tu, wa iz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab. Okey, Allah sebut spesifik perkataan Fir'aun. Sebelum ayat 49 Allah sebut dalam ayat 47, ya Bani Israel, wahai keturunan Israel, keturunan Nabi Yaqub maksudnya, iaitu generasi Bani Israel ini. Ya Allah sebut, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Wahai Bani Israel, kenangkanlah nikmat-nikmat yang banyak yang telah aku kurniakan kepada kamu. Wa anni faddaltukum alal alamin, dan ingatlah bahawa sesungguhnya aku telah melebihkan kamu dan juga nenek moyang kamu yang taat dahulu atas orang-orang yang ada pada zamannya. Maknanya Bani Israel ni Tuhan bagi nikmat terlalu banyak, daripada zaman Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, Shu'aib, Harun, apa semua ni, sampai dah zaman Nabi Musa, nikmat yang Allah beri kepada mereka sangat banyak. Maka sebab itu Allah sebut dalam ayat ke-48, wattaqu, peliharalah diri kamu daripada azab sengsara pada hari kiamat, yaumal la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Mana hari kiamat nanti bahaya sangat hari kiamat, maka peliharalah diri kamu daripada azab hari kiamat, yang mana seseorang pun tak dapat melepasi azab atau kesengsaraan hari tersebut. So Allah bagi tahu kenang nikmat, sebab nikmat terlalu banyak. Apa antara nikmatnya? Allah sebut secara spesifik. Segi tuan-tuan ni, kita cerita dulu pasal satu sejarah kaum yang Tuhan beri nikmat banyak. Kejap lagi kita nak bincang pasal bagaimana nak berinteraksi dengan nikmat, kesan daripada pengajaran kisah ini. Okey, so nikmat Bani Israel ini yang pertama Allah sebut dalam ayat 49. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Wa idz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum 'azim. Antara nikmat yang Allah beri kepada Bani Israel, Allah bagi tahu dalam ayat 49, wa iz najjaynakum, dan kenangkanlah ketika kami selamatkan kamu dari Firaun dan juga orang-orangnya. Tentera-tentera Firaun tu yang sentiasa menyeksa kamu dengan seburuk-buruk seksaan. Ni Allah ingatkan ni Bani Israel, sebab Bani Israel dia ada sejarah hitam mereka zaman Firaun. Firaun yang pada zaman Nabi Musa ni, ahli sejarah bagi tahu dalam ramai-ramai Firaun dia ada ramai lah kan, dia ada Seti, dia ada Tutankhamun, dia ada Amenhotep, dia ada macam-macam jenis Firaun. Cuma Firaun yang dikaitkan dengan zaman Nabi Musa, kalau ikut kajian ahli sejarah, iaitu Ramses II. Ramses kedua, kalau siapa yang pernah pergi Museum Cairo, masuk je dekat Museum Mamia tu. Dia Museum Cairo, Museum Kairah ni besar, ada macam-macam artifak. Tapi ada dalam museum, ada museum dipanggil Mamia Museum. Museum Mamia ni ada satu kawasan, iaitu museum bagi raja-raja Mesir sahaja. Mereka dapat jumpa mamia-mamia raja-raja Mesir ni dekat satu kawasan di Aswan, di Luxor Aswan sana, ada satu lembah, kawasan gunung ganang yang berbatu dan berpasir. Tiba-tiba arkeologis jumpa lubang-lubang yang dipanggil Valley of the King, lembah raja-raja. Mereka jumpa lubang-lubang dalam celah-celah bukit tu, rupanya lubang-lubang tu menyimpan jasad-jasad raja-raja Mesir. Ni antaranya ni lah Tutankhamun, antaranya Ramses, antaranya Seti, semua raja-raja Mesir yang hebat-hebat ni semua tersimpan dekat situ. Bayangkan hebat orang yang jumpa tu, jumpa dengan harta karun lah. Sebab Fir'aun ni, raja-raja ni, mereka simpan, mereka tanam mayat mereka dengan harta-harta mereka. Generasi selepas tu, raja selepas tu cari harta lain. Jadi untunglah siapa yang jumpa mayat Fir'aun Mesir ni dekat Valley of the King, dekat Luxor sana, selatan Mesir. Allah bagi tahu Bani Israel, ingatlah nikmat kami pernah selamatkan kamu dan juga keturunan kamu daripada ancaman ataupun seksaan Fir'aun dan sekutunya, tentera-tenteranya, yang mereka telah menyeksa kamu dengan seburuk-buruk seksaan. Pertama antara seksaannya adalah yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Antara seksaan yang dikenakan kepada Bani Israel, ingatnya Mesir pada satu zaman itu ada dua generasi. Pertama,
bangsa Kibti. Bangsa Kibti ni keturunan Firaun. Firaun ni berbangsa Kibti. Generasi yang kedua yang ada dekat Mesir zaman yang sama adalah Bani Israel. Bani Israel ni datang daripada mana? Sedangkan mereka daripada Palestin, apa kaitan dengan Mesir? Kisahnya adalah pada zaman Nabi Yusuf, generasi sebelum zaman Nabi Musa. Panjang ceritanya, panjang ni. Okey ke orang suka ke dengar cerita sejarah ni? Saya sekali kita dengar cerita sejarah dia teknikal sikit lah, kan? Sebab depan saya ni semua educated punya orang, so kita cerita sikit sejarah. Mesir pada zaman Nabi Musa adalah orang Mesir kuno, bangsa Kibti. Mereka antara orang awal yang duduk dekat Mesir. So keturunan Firaun ni dia bangsa Kibti. Yang kulit berkilat tu, kalau tengok cerita-cerita apa The Mummies ke apa-apa cerita-cerita Firaun, kalau kat yang Hollywood punya cerita, yang kulit-kulit yang berkilat, coklat kilat tu bangsa Kibti tu. Kan Kibti. Dia tak gelap sangat, dia tak cerah sangat. Okey, tapi dia berkilat, warna coklat gelap berkilat. Tu bangsa Kibti, Firaun tu lah. Tapi ada satu lagi bangsa, iaitu Bani Israel, yang mereka ni bukan duduk dekat Mesir, cuma mereka tiba-tiba jadi ramai dekat Mesir adalah pada zaman Nabi Yusuf. Bila Nabi Yusuf jadi menteri perbendaharaan, jadi menteri keuangan Mesir. Ingat ke sejarah? Saya ringkaskanlah cerita Nabi Yusuf yang kena penjara, tapi dia pandai takbir mimpi. Satu masa raja mimpi yang Mesir ni mengalami dia mimpi apa, ada lembu yang kurus makan lembu yang gemuk. Adalah cerita pasal mimpinya, dan Nabi Yusuf yang terjemahkan mimpi itu, akhirnya Nabi Yusuf dilantik menjadi menteri keuangan Mesir. So bila zaman tu akhirnya adik-beradik Nabi Yusuf yang jahat-jahat tadi daripada Palestin, mereka nak minta bantuan keuangan daripada Mesir. Mereka datang ke Mesir, mereka tak tahu punya jadi menteri keuangan Mesir itu adalah Nabi Yusuf. Bila start dah tahu, Nabi Yaqub pun akhirnya datang ke Mesir. Daripada situlah akhirnya keturunan Bani Israel ramai duduk dekat Mesir, daripada keturunan anak-anak Nabi Yaqub. Jadi itu yang dipanggil Bani Israel tu. Asalnya mereka ni semua daripada Palestin, mereka duduk kat Palestin. Nabi Yaqub makamnya dekat Hebron, dekat sebuah masjid namanya Masjid Ibrahim dekat Hebron. Saya pernah sampai di Palestin tu. Nanti kita harap bila dah buka border, nanti PKP pun dah selesai, nanti tuan-tuan boleh join travel dengan saya. Kita ada company travel, tuan-tuan boleh pergi ke Palestin insya-Allah. Nanti kita bawa jalan ke Masjid Ibrahim, dekat situ ada makam Nabi Ibrahim, dekat situ ada makam Nabi Yaqub. So Nabi Ibrahim, Nabi Yaqub ni memang keturunan mereka memang banyak duduk di Palestin. Cuma macam mana keturunan ni boleh banyak dekat Mesir? Pada zaman Nabi Yusuf, bila Nabi Yusuf jadi menteri Mesir, masa itulah Bani Israel banyak datang daripada Palestin turun ke Mesir. Jadi orang Mesir kuno pada zaman generasi selepas zaman Nabi Yusuf, antaranya pada zaman Nabi Musa, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Harun, Musa. Maksud keturunan banyak tu, berlapis-lapis keturunan tu. Zaman Nabi Musa, Mesir kuno, bangsa Kibti ni ramai dekat situ. Mereka tak puas hati dengan bangsa Bani Israel. Pada mereka Bani Israel ni orang panggil apa, merempat, atau mereka ni migrate datang. Jadi Firaun yang generasi pada zaman Nabi Musa ni, mereka tak suka dengan bangsa Bani Israel, sebab tu mereka banyak seksa Bani Israel. Antaranya mereka sembelih atau mereka matikan anak lelaki, mereka hidupkan anak perempuan. Kenapa jadi macam tu? Sebab Firaun pernah bermimpi, pada satu hari dia bermimpi istana pemerintahan dia dekat Mesir disambar oleh sebuah bola api yang sangat besar datang daripada Palestin. Ni Firaun mimpi ni. Kalau ikut dalam ahli sejarah, Firaun zaman ni adalah Ramses II, Ramses kedua. Okey, boleh lagi? Tulislah siapa yang rajin tulis nota. Ni kita cerita ni laju ni express ni, cerita ni express. Saya akan buat fast forward. Takkan cerita sekejap zaman Nabi Yusuf, sekejap zaman patah balik sini, kita recall balik zaman ni. Ialah Hollywood punya style. Boleh ke macam tu? Respon sikit. Boleh ke macam tu? Kalau pening tanya okey. So reference kita sesedari, kalau interesting yang berminat dengan sejarah ni, boleh tengok bermula ayat 47 suratul Baqarah. Selepas tu detail satu-satu apa yang kita bincang pada malam ni insya-Allah. Okey, kat mana tadi? Pasal anak lelaki dibunuh, anak perempuan dibiarkan hidup. Kenapa benda tu berlaku? Sebab Firaun pernah bermimpi pada satu hari, ada satu api yang sangat besar datang daripada Palestin, membakar istana pemerintahan dia dekat Mesir. So Palestin dengan Mesir ni sempadannya, Palestin kat atas, seberang Laut Merah, Mesir.
Kan Mesir hujung sekali tanah Mesir ni ada satu kawasan nama dia Sinai, semenanjung Sinai, dia macam satu teluk macam tu Sinai. Sebelah Sinai tu dia ada Laut Merah. Sebelah Laut Merah tu Palestin, Jordan tu sebelah dia. So Mesir dengan Jordan ni dengan Palestin ni sebelah je. Jordan tu sebenarnya adalah Palestin pada zaman geografi zaman dulu sebelum British memerintah negara-negara Arab ni. Akhirnya British masuk, mereka perintah negara Arab, mereka buat pecah dan perintahkan. Semasa tu ada Jordan, masa tu dah ada Palestin, masa tu dah ada Bahrain, ada Qatar, ada Emirates, mereka yang bahagikan. Asalnya semua negara ini dipanggil Bilad Syam, negara Syam. Okey. Waalaikumsalam. Siapa yang baru masuk? Semoga semuanya selamat semua, sahabat-sahabat semua. Lama tak jumpa sahabat-sahabat, kita jumpa dalam online je. Okey. So kat mana tadi? Bila mana Firaun bermimpi ada satu api yang sangat besar datang daripada Palestin, masuk ke Mesir dan akhirnya merosakkan, menghancurkan istana pemerintahan dia dekat Mesir. Menggelabah Firaun, akhirnya Firaun panggil semua ahli nujum. Dia panggil semua tok-tok nujum dia, ahli tilik-tilik nasib dia, dia panggil. Akhirnya berkumpul ahli nujum bagi tahu. Salah satu pandangan ahli nujum dia kata apa? Api itu bermaksud yang datang membakar istana Mesir ni adalah bermaksud ada keturunan yang lahir daripada Bani Israel, sebab Palestin terkenal dengan Bani Israel. Makna negara asal Bani Israel adalah Palestin. So api yang datang daripada Palestin bermaksud keturunan akan lahir satu lelaki yang lahir daripada Palestin yang akan merosakkan, akan menghancurkan pemerintahan Firaun. Firaun dekat Mesir. So api datang daripada Palestin masuk ke Mesir yang hancurkan istana Firaun ni, bermaksud akan ada Bani Israel yang akan rosakkan, akan hancurkan pemerintahan Firaun, menggelabah Firaun. Jadi apa kita nak buat? Jadi ahli-ahli nujum pun bagi tahu, menteri-menteri bincang, kita bagi tahu macam ni. Mana-mana anak lelaki yang lahir daripada keturunan Bani Israel, bukan keturunan bangsa Kipti, bangsa Firaun. Bani Israel ni, mana-mana anak lelaki yang lahir kita bunuh. Ini antara azab yang diberikan oleh Firaun yang bermasa Kipti kepada Bani Israel. Seperti Allah ingatkan, wa iznajjainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Wahai Bani Israel, ingat antara nikmat yang kami bagi kepada kamu adalah kami selamatkan kamu daripada Firaun yang jahat ni, sebab Firaun akhirnya ditenggelamkan dalam laut kan. Sebelum tenggelam dalam laut, Firaun ni pernah buat azab yang banyak kepada Bani Israel. Antaranya apa? Yuzabbihuna abna'akum, bunuh anak laki, wa yastahyuna nisa'akum, biar hidup anak perempuan. Kenapa bunuh anak laki? Sebab kes mimpi tadi. Akhirnya anak laki yang lahir daripada keturunan Bani Israel dibunuh. Jadi suspense, siapa-siapa mak zaman tu mana ada scan nak 3D 4D nak buat scan bayi baru lahir kan, tak ada scanner. Jadi apa yang mereka buat, bila mereka jadi suspense, mereka jadi takut bila mengandungnya, semua orang menyembunyikan kandungan. Yang keturunan Bani Israel ni, yang keturunan Kibti tak apa, keturunan Bani Israel ni bila mereka mengandungnya semua jadi suspense. Aduh, janganlah anak laki, semua orang takut sebab nanti kan lahir-lahir kena bunuh. Macam zaman Jepun lah, siapa yang simpan radio contoh kan. Siapa orang Jepun masa datang tanah Melayu dulu, siapa yang simpan radio, jadi tak boleh, kena seksa, kena bunuh. Jadi semua orang takut yang masa tu. Jadi sama juga, siapa yang mengandung, lahir saja, suspend mereka, janganlah anak laki, lahir saja anak laki, semua orang akan sembunyikan. Jadi takut kena seksa, kena bunuh. Itu yang berlaku kepada mak Nabi Musa AS. Dari lahir tengok anak lelaki. Allah, menangis sedih mak Nabi Musa. Tapi Allah sebut dalam Al-Quran, dalam surah Toha tak silap saya, Allah sebut wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih. Kami ilhamkan, kami wahyukan kepada mak Nabi Musa supaya melahirkan anak, kemudiannya menyusukan anak, kemudiannya fa'alki fil yammi, kemudiannya campakkan anaknya, alirkan ke dalam bekas, lepaskan dekat sungai Nil. Inni raduhu ilai, kami berjanji kami akan kembalikan balik anak ini kepada kamu wahai mak. Waja'ilu minal mursalin, dan kami akan jadikan anak ini di kalangan rasul-rasul kami. Itu Allah sebut dalam surah Toha. Mak ni sedih sebab dia lahir anak laki. Ya Allah, zaman tu Firaun raja bagi tahu anak laki kena bunuh. Jadi mak jadi takut, daripada kena bunuh aku kena seksa. Akhirnya Allah perintahkan, Allah beri ilham pada mak Nabi Musa, alirkan, simpanlah anak ni dalam satu bekas, alirkan dekat sungai Nil. Oh, menangis mak ni. Tapi bila mana wahyu tu sampai, ataupun ilham tu sampai dekat mak, jangan risau mak, kami akan kembalikan balik anak ni kepada kamu, dan kami akan jadikan anak ni di kalangan rasul-rasul kami.
Itu yang jadi cerita bila mana anak ni sampai dekat istana Firaun. Sedangkan Firaun dah keluar undang-undang anak lelaki lahir kena bunuh. Tapi jadi ceritanya bila sampai itu kebetulan masa tu Sungai Nil yang ada dekat situ adalah siapa? Isteri Firaun yang bernama Asia. Kan Asia ni kalau ikut dalam bahasa ataupun bahasa arkeologis, kalau kita baca sejarah Mesir kuno, Asia ini dikaitkan dengan seorang isteri Firaun. Isteri Firaun ramai, antaranya Nefertiti. Nefertiti itu isteri Firaun. Tapi ada lagi di isteri Firaun ada banyak. Antaranya adalah Iset Nefret. Iset Nefret ni dikaitkan dengan Asia. Okey, so Asia itu bila mana jumpa anak lelaki dia tengok tu, kebetulan masa tu dia tak ada anak dengan Firaun, dia tak ada anak, tiba dia nampak anak ni, dia tengok muka tu Musa lah ni ya, Musa alaihi salam, dia tengok tu dia rasa, weh comel lah budak ni, aku nak jadi anak angkat. Jadi dia pun dengan dayang-dayang semua jumpa Firaun, bang, ni saya nak anak ni saya nak bela. Firaun suspend, dia tak nak anak lelaki tahun tu, anak lelaki semua kena bunuh. Dan diketahui pula anak ni daripada Bani Israel pula, lagilah dia tak nak. Tapi dah sebab bini punya pasal, bini nak sangat anak ni, akhirnya Firaun pun turut juga. Tu kekuatan bini tu, kekuatan isteri jahat-jahat Firaun pun dia tunduk kalah juga dengan isteri dia. Bang nak emas bang, ni last ni. Memang taklah. Dia mintanya lagi emas. Tapi nak ceritanya Asia minta kepada Firaun dalam kena undang-undang kata tak boleh ada anak lelaki kena bunuh, tapi akhirnya dapat juga Asia membela Firaun. Nak ceritanya membela anak lelaki ni iaitu Musa alaihissalam. Nak jadi cerita bila mana Asia bela Nabi Musa, dia tak nak menyusu. Akhirnya keluar announcement siapa yang boleh menyusukan anak lelaki ni, anak angkat istana ni. Semua orang datang interview menyusu, tak nak menangis. Musa menolak semua susu-susu ni. Tiba-tiba sampai berita tu daripada kakak Nabi Musa sendiri, sebab maknya bagi tu dekat kakak Nabi Musa. Kakak Nabi Musa nama Safura, tak silap saya. Safura, bukan. Kakak Nabi Musa namanya Maryam. Bukan Maryam zaman Nabi Isa tu Maryam lain, ni Maryam lain. Kakak Nabi Musa namanya Maryam. Safura ni isteri Nabi Musa, silap. Anak Nabi Syuaib kahwin dengan Nabi Musa. Bila Nabi Musa dah besar, dah jadi Nabi, isteri dia nama Safura, anak daripada Nabi Syuaib. Okey. Maryam ni kakak Nabi Musa. So masa maknya letak Nabi Musa dekat Sungai Nil, alirkan dekat dalam bekas yang dibuat macam bekas. Maryam ni follow sampailah istana Firaun. Dan Maryam tahu yang akhirnya Musa diambil oleh Asia. Dan keluar announcement, Maryam tahu yang nak cari ibu susuan tu, yang akhirnya mak Nabi Musa sendiri pergi. Dan kebetulan bila mak Nabi Musa pergi, memang akhirnya Nabi Musa nak menyusu dengan mak. Dia takdirkan maknya pun duduk kat istana Firaun. Itu janji daripada Allah. Inni raduhu ilaik. Wahai mak, jangan risau, kami akan kembali. Kami akan kembalikan anak ini kepada kamu. Dan kami akan jadikan dia di kalangan rasul-rasul kami. Ya, saya akan save lah ini nanti insya-Allah. So nak jadi ceritanya, antara azab yang diberikan kepada Bani Israel iaitu anak lelaki kena bunuh. Tapi dijadikan cerita, Allah hidupkan Nabi Musa. Sebab apa? Sebab kerana isterinya nakkan anak lelaki tadi. So nak jadi ceritanya, Allah ingatkan Bani Israel, kami beri nikmat banyak, antaranya kami selamatkan kamu daripada cengkaman ataupun seksaan Firaun ni yang bunuh anak lelaki ni. Cuma nak jadi ceritanya, Nabi Harun lahir pada tahun yang tidak kena bunuh lelaki. Nabi Musa lahir pada tahun yang kena bunuh lelaki. Sebab apa? Bila mana anak lelaki dah ramai kena bunuh, akhirnya Firaun pula risau, siapa nak jadi pekerja, siapa nak jadi tentera, siapa nak jadi hamba-hamba. Bila dah ramai orang lelaki tak ada. Jadi mereka buat undang-undang, setahun bunuh, setahun tak bunuh, setahun bunuh, setahun tak bunuh. So Nabi Musa lahir pada tahun yang anak lelaki kena bunuh. Nabi Harun lahir pada zaman anak lelaki tak kena bunuh. Itu ceritanya lah. Cuma nak jadi ceritanya, itu satu nikmat. Iaitu Firaun bila mana mati dalam laut, tentera-tentera pun mati dalam laut, akhirnya Bani Israel free daripada ancaman ini. Itu satu. Yuzabihuna abnaakum wa yastahyuna nisaakum. Antara nikmat Bani Israel lagi iaitu kami selamatkan kamu daripada Firaun. Firaun mati depan mata. Wa isfarakna, antara nikmatnya wa isfarakna bikumul bahra fa anjaynakum.
Nikmat Bani Israel antaranya kami belahkan laut untuk kamu. Ingat tak peristiwa, wahai Bani Israel, dulu masa kamu dengan Nabi Musa nak melintas laut bila mana Fir'aun mengejar kamu daripada Mesir bawah naik ke atas, kejar nak bunuh semua Bani Israel ni. Ingat tak bila kamu sampai dekat Laut Merah, kamu dah tak boleh pergi mana-mana, Fir'aun mengejar kat belakang, kami belahkan laut untuk kamu. Kamu boleh berjalan melintasi laut tu. Fa'anjainakum, kami selamatkan kamu. Wa aghraqna ala Fir'aun, dan kami tenggelamkan Fir'aun bersama tenteranya. Wa antum tanzurun, dan kamu semua wahai Bani Israel, kamu semua menyaksikan peristiwa itu depan mata. Bayangkan raja yang zalim, yang selama ni dah seksa kamu dengan bunuh anak lelaki, seksa pula untuk bina istana-istana Fir'aun, seksa ni jadi hamba abdi pada zaman tu. Maknanya kalau tak bekerja kena bunuh, bekerja pun sampai mati, kena seksa betul Bani Israel ni. Bayangkan raja yang zalim ni mati depan mata Bani Israel, mati pula dalam keadaan Bani Israel melepasi laut, Fir'aun dengan tenteranya mati dalam laut. Laut itu dicantumkan balik oleh Allah. Ini nikmat Bani Israel, nikmat mereka luar biasa. Bukan nikmat kita melepasi palang tol macam kita hari ni kan, oh kalau lepas Roblox tu lega betul. Apalah sangat Roblox kan, masih lagi boleh, kita boleh, orang kata apa, ada timbang rasa, mengaku salah dengan polis. Kadang-kadang pihak polis pun akan bagi kita amaran, akhirnya tak kena saman, contoh kalau buat salah kan. Ataupun kadang-kadang dekat tol kita kena apa, duit tak cukup, akhirnya orang tol tu boleh kadang-kadang boleh lepaskan kita kan. So maknanya apalah sangat nikmat-nikmat macam tu. Ini nikmat mereka boleh lepas ni, tak lepas laut, Allah belah laut mereka boleh lepas. Oh luar biasa nikmat tu. Allah bagi tahu, wahai Bani Israel, ingat nikmat ni, kami lepaskan kamu. Bukan sekadar boleh lepas melintasi laut yang dibelah, tetapi Fir'aun mati depan mata. Oh ini luar biasa. Banyak lagi nikmat, antaranya mereka dapat kitab Taurat, yang selama ni mereka tak ada panduan, mereka dapat kitab Taurat. Banyak lagi nikmat Bani Israel. Allah sebut lagi ayat-ayat seterus tu, antaranya nikmat mereka dapat makanan manna dan salwa. Bila mereka dah lepas daripada Fir'aun, mereka duduk dekat semenanjung Sinai, makanan tak ada. Akhirnya apa yang mereka dapat? Manna dan salwa. Ini sejenis makanan yang luar biasa ni. Makanan yang luar biasa. Tuan-tuan dan perempuan, boleh try kaji manna itu apa, salwa itu apa. Malam ni kita mungkin tak cerita pasal manna salwa, cuma nak cerita ni makanan daripada syurga. Ni makanan daripada syurga yang Allah beri kepada Bani Israel. Mereka tak payah susah cari makanan. Pagi-pagi akan keluar manna, petang-petang akan datang salwa. Salwa sejenis burung, manna sejenis cecair yang dia boleh jadi minuman, dia boleh jadi makanan. Kalau orang Sudan, dia kaitkan cecair manna tu dengan gam Arabik ataupun getah daripada pokok akasia. Saya pernah pergi ke Sudan, dekat selatan Sudan, panas betul. Masa saya pergi tu 60 degree, panas betul. Saya demam balik daripada Kordovan, satu tempat kawasan yang sangat panas. Banyak pokok-pokok yang berusia ribu tahun pun ada. Dan ada banyak pokok-pokok yang berusia ratusan tahun dekat situ, antaranya pokok akasia ni. Orang Sudan percaya getah yang keluar daripada pokok akasia yang hari ni tersebar satu dunia ni, yang dinamakan sebagai gum Arabic ataupun Arabic gum, yang sangat bagus, yang dijadikan sebagai prebiotik, iaitu makanan kepada probiotik, makanan kepada bakteria dalam badan kita. Dalam badan kita ada bakteria baik. Bakteria ni kalau tak dapat makanan dia akan jadi bakteria jahat. So makanan dia apa? Antaranya gum Arabic ni. Dia panggil prebiotik. Prebiotik ni banyak dekat sayur ada, dekat buah ada. Tapi kandungan prebiotik yang paling tinggi datang daripada pokok akasia ni, daripada getah pokok akasia. Namanya gum Arabic ataupun Arabic gum. Orang Arab panggil manna. So dalam tafsir sebut manna ni dia sejenis cecair yang keluar pada waktu pagi. Dan kebetulan yang biasa saya buat dokumentari tu, saya pergi ke Kordofan, memang getah ni keluar time pagi. So mereka torih pokok tu keluar macam torih getah kan pagi-pagi. So dalam tafsir sebut manna ni dia keluar waktu pagi. So dia orang makan jadi makanan, dia orang makan bancuh jadi minuman, dan mereka jadi sihat. So Bani Israel jadi kuat dan sihat. Lepas tu hari ni orang makan Arabic gum, orang makan gum Arabic ni, kita jadi kuat. Antibody kita jadi kuat. Ni tambah pula ni musim Covid ni, elok makan benda-benda prebiotik ni banyak-banyak insya-Allah. Yang kita beli kat farmasi tu banyak prebiotik daripada buah, prebiotik daripada sayur. Bagus sebagai suplemen. Tapi kandungan prebiotik dia tak banyak sebenarnya. Gum Arabic, doktor buat kajian, ahli kimia buat kajian, prebiotik pada manna ataupun gum Arabic tu antara kandungan yang paling tinggi. So bagus makan gum Arabic. So dikaitkan gum Arabic dengan manna makanan Bani Israel tu.
Ini hipotesis lah, tuannya Allah lebih mengetahuinya. So Bani Israel dapat makanan mana, salwa. Ada Bani Israel yang mati, akhirnya Allah hidupkan mereka balik. So banyak sangat nikmat Bani Israel. Tapi apa yang berlaku, Allah cerita satu-satu nikmat Bani Israel. Yang kita nak belajar malam ni adalah Bani Israel banyak kufur nikmat. Walaupun mereka dapat nikmat luar biasa, tajuk kita malam ni syukuri nikmat. So kita cerita sikit satu kaum yang Allah bagi nikmat banyak tapi mereka kufur nikmat. Bani Israel nikmat banyak tapi mereka kufur nikmat. Apa buktinya? Bayang dulu mereka susah zaman Fir'aun, jadi hamba abdi, jadi buruh paksa, kena seksa, kena bunuh, macam-macam lah cengkaman seksaan Bani Israel pada zaman Fir'aun. Bila Fir'aun dah mati depan mata, so konon-konon mereka ada Nabi Musa, okey, mereka seronoklah hidup dengan Nabi Musa. Tapi tak ada makanan. Akhirnya Nabi Musa minta dengan Allah dapat makanan mana salwa. Bila dapat mana salwa, makanan yang istimewa daripada syurga, mereka kufur nikmat, mereka tak nak mana salwa. Dalam ayat seterusnya, tuan-tuan kalau baca dalam ayat tu, mana salwa ayat yang ke-57, dalam ayat 61 surah Al-Baqarah, ini cerita pasal Bani Israel ni tak suka mana salwa. Bayangkan mana salwa ni seronok tau, tak payah susah, petang-petang datang burung, tak payah susah nak pergi jauh-jauh cari makanan, tak payah, mereka cukup makan. Dapat burung-burung, pagi dapat manna, dapat agam Arabik, prebiotik, boleh jadi makanan, jadi minuman. Tapi mereka tak nak. Bila dah makan benda-benda yang hebat, yang kandungan nutrisi yang bagus ni, mereka boring. Dalam ayat 61, Allah nakalkan, Allah cerita tentang kekufuran Bani Israel. Mereka tak suka makan makanan yang berkhasiat ni. Burung-burung ni mereka tak suka, Arabic gum ataupun mana mereka tak suka. Kita jangan macam tu, tuan-tuan. Tuan-tuan makan Arabic gum banyak-banyak, makan burung banyak. Kita boleh ambil inspirasi daripada kisah ni untuk kuat antibody, untuk tenaga yang bagus. Allah sebut Bani Israel kufur nikmat, tak nak makanan syurga ni. Allah sebut dalam ayat 61, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahid fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa kithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum wa duribat alaihimudh dhillatu wal maskanah wa ba'u bighadabin minallah dzalika bi'annahum kanu yakfuruna biayatillah wa yaqtuluna an-nabiyina bighairil haqq dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Surah Al-Baqarah ayat 61. Dan kenangkanlah Bani Israel ketika kamu berkata, wahai Musa, kami boring lah, kami jemu lah, kami tak sabar lah makan makanan yang macam ni je, mana salwa. Sikit burung, sikit mana, muka pun dah macam burung, contohlah. Boring lah, asyik ni je. Ini orang kufur nikmat ni, dia macam boring. Tuan-tuan, kita nak cerita syukuri nikmat, jangan boring tuan-tuan. Sekejap lagi kita akan cerita macam mana kita nak berinteraksi dengan nikmat. Bani Israel dapat nikmat, dia boring. Wahai Musa, lan nasbira ala ta'amin wahid. Boring dah Musa, asyik benda ni je. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tubitul ardu min baqliha wa kithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Wahai Musa, mintalah, pohonlah kepada Tuhan kamu untuk kami. Tengok ayat Bani Israel. Fad'u lana rabbuka. Mintalah kepada Tuhanmu, wahai Musa. Dia tak kata Rabbuna. Mintalah kepada Tuhan kita. Sebab Bani Israel ni, dia jenis nikmat, dia beriman, lepas tapi main-main. Sekejap beriman, sekejap tak. Sekejap ikut, sekejap percaya Nabi Musa, sekejap tak. Oh, masa Nabi Musa tunjuk mukjizat, masa kalahkan Fir'aun, yang masa Fir'aun panggil ahli nujum, baling ular, baling tali, baling kayu, baling besi jadi ular. Nabi Musa baling tongkat, jadi ular besar, makan semua ular. Jadi Bani Israel semua excited, beriman dengan Nabi Musa. Beriman, time Nabi Musa tunjuk power dia.
Bila time sampai depan laut, dah tak boleh nak lari mana-mana, akhirnya pukul dengan tongkat, akhirnya terbelah laut. Oh, beriman, kuat iman Fir'aun, Bani Israel. Bila time tak ada makanan, minta dapat mana salwa. Oh, beriman mereka. Tapi bila dapat, boring. Akhirnya apa yang berlaku pada Bani Israel? Wahai Musa, mintalah kepada Tuhanmu. Tengok, kalau betul-betul dia beriman, dia kata, Fada'ulana Rabbuna. Tapi tak, dia kata, Fada'ulana Rabbuka. Wahai Musa, mintalah kepada Tuhanmu. Dia tak kata Tuhan kita, dia kata Tuhan kamu. Kalau betul kamu ni Nabi sangat, mintalah dengan Tuhanmu, wahai Musa. Rabbuka yukhrij lana mimma tubitul ard, apa-apa makanan yang ditumbuhkan daripada bumi. Mim bakliha, sama ada sayur-sayur, wa kithaiha, timun-timun, wa basaliha, wa fumiha, bawang putih, wa adasiha, kacang dal, kacang adas, wa basaliha, bawang-bawang merah. Ni Bani Israel ni tak pandai bersyukur. Betul ni, tak pandai bersyukur. Dia nak makanan-makanan yang low quality ni. Sayur, timun, bawang putih, bawang besar, kacang-kacang. Sebab inilah makanan yang dia orang makan masa zaman Fir'aun dulu, zaman kat Mesir dulu. Bila mereka keluar daripada Mesir nak balik ke Palestin, dapat makanan hebat daripada syurga, dapat burung, dapat manna, dapat salwa. Mereka tak nak. Mereka nak juga makanan-makanan yang mereka biasa makan. Timun, kacang, sayur. Apa jawab Nabi Musa? Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair? Kamu nak tukar benda yang kurang baik dengan yang lebih baik ni? Tuhan kamu dah bagi yang power ni, manna salwa ni, prebiotik, dah bagi pula burung, tapi kamu nak makan bawang, timun, kacang-kacang, sayur. Ini je kamu nak makan. Nabi Musa sebut perkataan Nabi Musa ni datang daripada Allah tau. Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Daripada sini kita boleh belajar sesedari. Maknanya kacang, sayur, bawang, timun, semua ni kita makan sekarang kan bagus, dari sudut kandungan nutrisinya bagus. Tapi ada makanan yang lebih bagus. Kita kena ada sumber protein. Sebab tu kena makan daging-daging, burung-burung juga. Kena makan apa? Manna, kena makan prebiotik. Hari ini kita percaya prebiotik itu adalah gam Arabik. Saya bukan nak promote gam Arabik, cuma nak katanya kajian, orang buat kajian. Manna tu adalah gam Arabik. Wallahu a'lam. So kena makan makanan, walaupun kita makan makanan hari ni, ia ada khasiat tapi mungkin low quality. Makan sayur, ya ke sayur kita low quality? Ya, antaranya sebab kita ni panjang cerita. Kalau saya nak cerita yang ni panjang. Dan benda ni pun saya bukan main-main cakap ni, kita dah bincang dengan pakar nutrisi, dengan pakar dietetik. Ada geng-geng doktor-doktor dah cerita benda ni. Kita makan sayur. Sayur tuan-tuan dia panggil khudrawat. Dalam syurga tak ada khudrawat. Dalam syurga ada as-samarat. Syamarat ni sayur. As-samarat. Dalam syurga samarat. Samarat ni adalah sayuran tapi bukan daripada jenis daun. Bukan daun hijau. Samarat ni adalah makanan ataupun sayur-sayuran yang bersifat buah-buahan. Dia bukan buah. Tapi sayur yang bersifat buah. Apa dia? Labu. Apa lagi? Benda-benda yang bukan daun. Kita kan sayur kan ada banyak kelas. Ada sayur yang daun, ada sayur yang batang, ada sayur yang bersifat buah. Kena bukalah dalam sains. Sayuran daun, sayuran batang, sayuran buah. Jadi dalam syurga dia tak ada sayuran daun. Sayuran daun ni dia panggil khudrawat. Dalam syurga tak ada khudrawat. Bukan tak ada. Ada, tapi kita tak makan khudrawat. Kita makannya lebih kualiti, namanya samarat. So ada pakar dietetik sebut, doktor-doktor juga ni, dia beritahu kita ni dekat dunia ni sepatutnya kena lebihkan bukan semata-mata daun. Daun ni kalau boleh biar lembu makan daun, biar binatang-binatang yang makan daun-daun yang bagus. Kita makan binatang tu. Daging-daging ni biar binatang dapat makanan yang bagus. Tapi hari ni binatang dia tak dapat makan sayur-sayur ni. Kita yang makan, dia orang akhirnya makan rumput-rumput kering. Dia orang makan pelet-pelet dedak-dedak yang ada, yang artificial, yang dibuat. Timun, tomato, ni sayuran yang bersifat buah-buahan. So maknanya sayur yang kita makan bagus, ada kandungan nutrisi, ada fibernya bagus, sayur tu serat-serat tu semua bagus, kita makan jadi ulam bagus. Tapi bayangkan binatang-binatang kalau makan sayur ni, kita yang makan dia, lagi bagus. Jadi kita makanlah sayuran yang jenis lain. Sebab tu Nabi Musa sebut adna billadhi huwa khair. Kamu nak makan timun, kacang, apa lagi bawang putih, bawang merah, ini kamu nak makan. Kalau kamu nak makan yang ni, Nabi Musa kata ihbitu misra fa innalakum masa'altum.
Macam tu lebih baik kamu turun balik, kamu pergilah balik ke Mesir. Sekarang ni kita nak on the way pergi ke Palestin ni. Kalau kamu nak makan ni, lebih baik kamu pergi Mesir je lah. Kamu dapat apa yang kamu nak. Tuhan dah bagi mana salwa, kamu tak nak. Ini orang syukur nikmat. Atau kita hari ni dekat dunia, orang yang syukur nikmat adalah dia cari makanan berkualiti. Jangan makan makanan yang tak berkualiti. Itu orang yang kurang syukur nikmat ataupun orang yang kufur nikmat. Kita hari ni ada makanan-makanan yang bernutrisi, tapi kita memilih untuk makan junk food. Makan makanan ringan, makan makanan artificial. Tambah pula buat pula yang penambah-penambah perasa, yang tiruan-tiruan. Jadi itu yang kita punya antibody jadi rosak. Kita ada berpenyakit macam-macam tu. Ayat ini kita boleh ambil pengajaran sebenarnya. Dia bukan cerita pengajaran pasal Bani Israel kufur nikmat, tak nak makanan yang datang daripada syurga. Tapi dalam masa sama, apa pengajarannya? Kita hari ni duduk kat dunia pun tolong cari makanan yang high quality berbanding low quality. Ini orang yang syukur nikmat. Okey? Tapi malangnya dalam industri hari ni, saya buka dekat Netflix. Iaitu dia cerita pasal dokumentari pasal pemakanan dalam dunia ni. Seronok saya tengok cerita tu pasal pemakanan dalam dunia. Dokumentari tu pasal industri perkilangan, industri makanan yang kita makan hari ni. Kita makan ketam, isi ketam, bukannya ketam sebenarnya. Artificial semua tu. Atau industri. Akhirnya kita rosak hari ni. Tapi nak buat macam mana? Industri macam tu. Kita tak nak cerita yang tu lah. Kita nak cerita jangan kufur nikmat. So Bani Israel, Tuhan bagi nikmat mereka banyak, tapi mereka tukar nikmat itu. Antara yang mereka kufur nikmat lagi adalah bila mana Nabi Musa tinggalkan mereka, Nabi Musa pergi ambil kitab Taurat, mereka pergi sembah patung anak lembu. Itu Allah sebut dalam ayat-ayat yang ke berapa ayat 54. Wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ajal fatubu ila bari'ikum. Wahai Bani Israel, ketika Nabi Musa cakap dekat kaum dia, Bani Israel, kamu ni teruk betul lah. Sungguhnya kamu telah menzalimi diri kamu dengan sebab kamu sembah patung anak lembu. Aku tinggalkan kamu 40 hari, aku naik ke atas bukit Tursina, ambil kitab Taurat. Kitab Taurat ni untuk kamu sebagai panduan hidup. Tapi bila aku tak ada 40 hari, kamu boleh sembah patung anak lembu. Sedangkan dulu depan mata, masa Firaun mati depan mata, kamu dulu hidup dengan kesengsaraan zaman Firaun jadi hamba abdi, kena bina macam-macam binaan, bukan sekadar piramid, segala tokong-tokong, segala kuil-kuil yang besar yang kamu boleh sampai sengsara hidup zaman tu. Akhirnya Firaun mati depan kamu. Kamu tak ada makanan, kamu dapat mana salwa. Aku tinggalkan kamu sekejap je 40 hari, sebulan lebih je kamu boleh pula pergi sembah anak lembu. Tengok. Kufur nikmat. Na'udzubillah, harapnya kita bukan macam tu. So tajuk kita syukuri nikmat. Kita cerita kisah. Kita ambil pengajaran, jangan jadi macam Bani Israel. Tuhan bagi mereka nikmat banyak tapi mereka kufur nikmat. Kita nak jadi orang yang syukur nikmat. So bagaimana kita nak ambil pengajaran dengan kisah ni? Bagaimana kita nak berinteraksi dengan nikmat yang Allah bagi banyak dalam hidup kita? Kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, tengok 3 cara. Ada soalan, Ustaz, adakah keturunan Bani Israel zaman dulu sama dengan sekarang? Tak. Israel zaman sekarang bukan Bani Israel dulu. Bani Israel dulu, kalau kita buka kitab Talmud, Talmud ni keturunan Bani Israel, mereka ubah kitab Taurat jadi Talmud. Orang Yahudi sekarang ni, mereka ubah. Keturunan Yahudi ni dia kena mak bapak Bani Israel, barulah mereka jadi Bani Israel. Tapi generasi terakhir Bani Israel ataupun Yahudi keturunan zaman tu dulu, Yahudi ni sejenis bangsa Bani Israel, iaitu keturunan yang lahir daripada anak Nabi Yaqub yang bernama Yahuza. Yahuza tu akhirnya jadilah Yahudi hari ni. Bukan Yahudi hari ni, Yahudi hari ni namanya Zionis. Dia bukan Yahudi zaman dulu, lain. Kalau ada pun setengah pandangan sebut Yahudi yang ada adalah yang ortodoks, Yahudi ortodoks, yang berpintal-pintal tu, yang tu Yahudi yang original. Yang lain tu Israel. Berbeza Yahudi dengan Israel. Israel ni mereka dah ubah sistem. Siapa-siapa yang mak mereka Yahudi, lahir je anak, jadi Yahudi. Sedangkan Bani Israel yang sebenar mak bapak keturunan mesti Yahudi ataupun mesti Bani Israel. Barulah jadi Bani Israel yang betul. Mereka ubah keturunan tu sebab tu bila mereka migrate bagi ke negara-negara Eropah, kahwin dengan yang putih-putih, yang nama-nama pelik-pelik, nama-nama yang susah nak eja semua tu. Semua tu Israel, itu bukan Yahudi, itu Israel. Cuma mereka yang mengaku mereka Yahudi. Itu cerita lain dah. So, Yahudi atau Israel yang ada zaman ni dipanggil Zionis.
Mereka ada satu sistem lain yang tu tak ada kaitan dengan Bani Israel yang disebut dalam Al-Quran. Okey, bagaimana kita berinteraksi? Jangan jadi macam Bani Israel zaman Nabi Musa yang mereka tu kufur nikmat walaupun nikmat dapat banyak. Kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, orang nak syukur nikmat ni kita tengok 3 perkara. Tuan-tuan nak jadi orang bersyukur dengan nikmat, tengok 3 benda. Yang pertama, kita kena sedar apa yang kita ada hari ni. Bani Israel, mereka ada mana salwa, mereka tak nak mana salwa, mereka nak benda lain. Kita hari ni dah ada macam-macam dalam hidup, kita tak nak benda ni. Pada kita macam tak best. Kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, orang yang nak jadi orang yang bersyukur ni adalah dia nampak apa yang dia ada sekarang. Kalau Bani Israel, dia tak nampak apa yang dia ada mana salwa, dia tak nak, dia nak benda lain, dia nak kacang, dia nak timun, dia nak bawang, dia nak benda lain. Ini contoh orang yang tak bersyukur. Kita kalau orang jenis tak bersyukur ni, benda kita dapat hari ni macam-macam, tapi kita tak sibuk fikir benda yang kita tak ada. Jadi kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, orang yang nak bersyukur, dia nampak apa yang dia ada. Jangan sibuk fikir benda yang belum ada atau benda yang tak ada. Jangan fikir yang tu. Yang kedua, kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, orang yang bersyukur ni adalah lepas dia nampak apa yang dia ada, dia akan rasa apa yang dia ada tu ada value, ada nilai. Dia akan rasa apa yang dia ada tu best. Kalau kita sedar apa yang kita ada hari ni, tapi kalau kita rasa tak best pun tak bersyukur juga. Kita ada kipas, tapi rasa tak best lah kipas ni. Nak kipas lain, tak boleh juga. Kita kena nampak apa yang kita ada dan kita kena rasa dia ada bagusnya, dia ada manfaat kipas ni walaupun dia berbunyi sikit lah, tapi still dia keluar angin. Ini orang bersyukur ni. Ini tak, sikit-sikit buang lah. Sikit-sikit tukar, boring lah. Asyik ni je boring lah. TV ni kecil, beli yang besar sikit, dia jadi boring, Orang yang bersyukur ni, apa yang ada dia rasa walaupun kecil tak apalah, cukup. Dia nampak apa yang dia ada, kemudian dia rasa apa yang dia ada tu ada nilai, ada value, ada manfaat, walaupun benda tu mungkin simple je. Itu sikap kita bila mana main dengan nikmat ni. Kita nampak nikmat yang kita dapat, kedua kita rasa nikmat yang kita ada tu ada value, ada nilai, ada manfaat, ada kelebihan, walaupun dia benda murah, walaupun dia simple, walaupun dia basic. Yang ketiga, Dr. Yusuf Al-Qaradawi sebut, orang yang syukur nikmat ni apa dia? Iaitu dia nampak pula, dia kenal siapa yang bagi nikmat yang dia ada tu. Manusia bagi, dia terima kasih manusia, dan dia tahu semua nikmat datang daripada Allah, dia terima kasih, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini cara berinteraksi dengan nikmat. Lepas tu kita bincang tajuk malam ni adalah syukuri nikmat. Akibat, tuan-tuan, kesimpulan malam ni adalah akibat. Siapa yang bersyukur dengan nikmat, Allah sebut, la in syakartum la azidannakum. Siapa yang syukuri nikmat, kami akan tambah lagi nikmat. Wala in kafartum, siapa yang kufur, yang engkar dengan nikmat, inna azabi lasyadid, Allah akan stop nikmat dia ataupun Allah akan beri azab yang pedih kepada mereka. Sebab tu tuan-tuan ada nikmat hari ni, ada kekayaan, ada harta. Tak kaya pun, tapi ada harta, still kena syukur dengan harta yang ada walaupun tak kaya. Merasa cukup dengan ada, ini konsep orang bersyukur, iaitu dia merasa qanaah, dia merasa cukup dengan apa yang dia ada. Okey, walaupun dia mungkin tak kaya, tapi dia cukup, dia still boleh makan, ada ramai orang lain yang tak boleh makan. Ini orang yang syukur nikmat. Kita ada kesihatan, tolong jaga kesihatan kita. Kita ada family, jaga family. Kita ada kenderaan, jaga kenderaan. Service, maintenance kena jaga. Kita ada barang-barang dekat rumah, tolong guna barang-barang dekat rumah dengan elok. Ini orang yang syukur nikmat. Sebab kalau tak, kita akan membazir, kita akan merosakkan barang kita, kita akan merosakkan diri kita dengan ada kesihatan kita, buat benda-benda yang merosakkan kesihatan kita. Jadi orang yang bersyukur, Tuhan akan tambah lagi nikmat. Tapi yang kufur, Tuhan akan azab, Tuhan akan stop nikmat itu. Tuan-tuan, itulah topik perbincangan kita malam ni, syukuri nikmat. Semoga nikmat yang kita dapat, Tuhan tambah lagi. Antara ciri orang yang bersyukur nikmat adalah dia berkongsi nikmat itu dengan orang lain, sudah derma, dia infak, dia sedekah, dia bayar zakat dan sebagainya. Tuhan tambah lagi, insya-Allah. Muslimin dan muslimat sekalian, itu saja perbincangan kita malam ni. Terima kasih tuan-tuan yang sudi bersama dengan saya malam ni. Kita live juga dekat Facebook, menerusi Facebook Masjid Jami' Sultan Abdul Aziz PJ, Jalan Templer sana, masjid tepi jalan tu. Terima kasih kepada pihak pengurusan Masjid Jami' Sultan Abdul Aziz yang organize program kita malam ni, dan kita juga live daripada social platform media saya sendiri, di IG, di Facebook saya juga. So terima kasih banyak kepada semua. Kita bincang tajuk syukuri nikmat. Kita ambil kisah Bani Israel yang dapat nikmat banyak tapi mereka engkar. So kita hari ini dapat nikmat banyak. Kita belajar bukan sekadar kisah zaman Nabi Musa, zaman Fir'aun, zaman Bani Israel. Kita bukan belajar sejarah, tapi kita ambil pengajaran daripada sejarah. Hari ini kita dapat nikmat banyak, jangan kufur nikmat. Tak nak jadi macam Bani Israel. So akhirnya Tuhan stop nikmat mereka, akhirnya mereka menyesal dalam hidup. So tuan-tuan jangan menyesal hidup kerana dapat nikmat hari ini. Enjoy life kita dengan nikmat yang ada. Improve diri kita dan bersyukur, merasai apa yang kita ni cukup. Ada ramai lagi orang tak dapat macam mana kita ada. Tapi dalam masa yang sama teruskan usaha untuk dapat lebih banyak nikmat. So terima kasih sekali lagi, minta maaf salah silap saya. Ada rezeki kita jumpa lagi dalam kuliah live esok pula insya-Allah.
Esok kita kembali kepada masa asal kita pukul 9 malam insya-Allah. Terima kasih, minta maaf salah silap, doakan saya sihat dan doakan kita semua sihat wal afiat insya-Allah. Minta maaf, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi semua.